Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang besar setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla kerana telah memberi peluang kepada kita hidup sampai ke bulan Ramadan yang telah menjadi idaman semua orang-orang yang saleh dari zaman dahulu sampai ke zaman kita hari ini. Memandangkan Ramadan adalah bulan yang begitu besar, yang Allah sediakan kepada kita pahala yang berganda. Allah telah beri anugerahkan kepada umat ini perkara-perkara yang tidak terbayang dalam fikiran kita. Sebagaimana dalam hadis kursi Tuhan berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini untuk aku dan aku beri balasan kepadanya. Para jemaah sekalian, puasa telah berlalu seminggu. Yang menjadi persoalan pertanyaan kita kepada diri kita sendiri pada hari ini, bagaimana kualiti puasa yang telah kita lakukan selama seminggu ini? Apakah telah menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh syarak yang Allah janjikan dalam Al-Quran ini, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa? Atau hanya puasa berlalu bersama dengan kelaparan? Kita hanya berlapar di siang hari, malam kenyang. Tidak ada bezanya di antara Ramadan dengan bukan Ramadan, kecuali tidak makan di tengah hari sahaja. Kalau inilah perkiraan puasa kita, memang kita berpuasa, tapi puasa zahir yang tidak sampai kepada matlamat la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah di antara perkara yang sangat-sangat penting. Apabila Nabi SAW mengajar kepada kita di bulan Ramadan ini beberapa adab yang besar, di antaranya adab supaya meninggalkan syahwat, meninggalkan kekangan nafsu yang sangat-sangat memburu kita untuk melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Yang kedua, Nabi SAW sebut juga, apabila pada hari kamu berpuasa, la yaskhab, jangan duduk maki orang, jangan duduk sumpah. Ini semua adab yang perlu kita patuh. Kalau kita hanya setakat tidak makan sahaja, itu bukan matlamat utama. Tetapi matlamat utama iaitulah meninggalkan perkara yang halal kerana Allah, dan kita juga meninggalkan perkara-perkara yang haram kerana Allah. Inilah menjadi matlamat utama. Sidang jamaah sekalian, di antara ayat yang diturunkan yang membincang khusus tentang Ramadan, iaitulah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturun padanya Al-Quranul Karim. Al-Quran turun bulan Ramadan.
Inilah sayang saya ibaratkan Ramadan menjadi bekas kepada Al-Quran. Tak logik seorang manusia yang berfikiran waras hanya mencuci bekas, duk gilak bekas, duk gosok bekas, tapi isi dalam bekas tidak diisi. Yang kita bimbang hari ini, kita bergembira kedatangan Ramadan dengan tulisan-tulisan di sepanjang jalan, selamat datang Ramadan, salam Ramadan, apa Ramadan kita tulis. Itukah cara sambutan Ramadan? Jawabnya la. Ramadan bukan setakat itu, ia disambut dengan pengisian-pengisian. Allazi unzila fihil Quran, yang diturun padanya Al-Quran. Tujuannya iaitulah supaya Al-Quran ini menjadi amalan hidup kita, menjadi pegangan dan hidayah kepada manusia. Al-Quran yang saya nak perkatakan pada hari ini iaitulah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kita tadabbur Al-Quran, berfikir tentang isi kandungan Al-Quran. Ini bukan bermakna tidak penting tilawah Quran, baca Quran. Penting. Paling tidak lemah sangat kita, termasuk dalam OKU, dalam bab ibadat. Tetapi biarlah satu juzuk Al-Quran berlalu bersama dengan bilangan hari yang kita puasa. Dalam khutbah yang lepas ana dah sebut, tidak munasabah, tidak logik mu mengaku seorang Islam, beriman kepada Al-Quranul Karim, tak erti baca Quran. Wallahi ajaib. Di saat hari ini dunia moden, pen boleh baca Quran. Manusia yang mengaku beriman kepada Allah, beriman pada Quran, tak erti baca Quran. Allah. Maka kalau kita tak pandai baca Quran pun, biarlah kita duduk dalam halaqah tadarus Al-Quran. Biarlah tuan-tuan boleh duduk dalam majlis orang dah baca Quran, tilawah Quran. Ini tidak pergi majlis tilawah Quran pun tidak. Bahkan ada setengah masyarakat duduk di masjid, orang duduk mengaji Quran dalam masjid, dia duduk buah kat tangga, malang. Apa salahnya mu duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis Al-Quran bersama dengan orang lain? Malaikat akan tulis pahala orang ini bertadarus Al-Quran. Akan ditulis tiap huruf kalimah, kamu akan dapat pahala. Baca sendiri pun tidak, ikut orang baca pun tidak, suruh pen baca pun tidak. Habis apa benda yang kamu nak di bulan Ramadan yang begini besar? Karena itulah saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan mengembara pada hari ini. Kita tengok apakah maksud Al-Quran itu diturunkan. Tidak lain, tidak dinafikan Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca dan diikuti dan diamal apa yang ada di dalam isi kandungan Quran. Kalau Al-Quran ini turun untuk dipertandingkan, sekadar untuk musabakah saja, tidak ada orang putih dalam dunia ini, tidak ada orang hitam dalam dunia yang akan menentang Al-Quranul Karim. Tapi kenapa Al-Quran ini menjadi tempat, menjadi target tempat mereka nak hancurkan Quran ini? Kenapa? Kerana zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Selagi kita berpegang dengan Al-Quran, selagi kita berpegang dengan isi kandungan, memahami isi kandungan Al-Quran, selagi itulah orang tidak akan boleh goyahkan kepegangan kita. Apabila selain daripada kita baca, kita perhatikan dan kita tadabbur Al-Quran. Apa makna tadabbur Al-Quran? Tadabbur Al-Quran iaitulah kita teliti ayat-ayatnya dengan hati kita. Tuan-tuan yang boleh baca Quran, alhamdulillah. Tuan-tuan yang tak boleh baca Quran, tengok kepada terjemahan ma'ani, makna Al-Quran. Apa Allah kata dalam ayat ini? Alhamdulillah, zaman kita hari ini telah dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak sudah tafsir Al-Quran, terjemahan makna Quran yang dikeluarkan oleh Malaysia, dan bahkan tafsir Al-Quran seperti tafsir Ibnu Katsir,
telah direngkaskan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan tidak ada hujah lagi nak mengatakan saya tak pandai nak baca lah. Kalau surat khabar boleh baca 3 sehari, kenapa tafsir Quran 3 muka surat 1 hari tak boleh? Jangan ada orang mengatakan mana boleh tafsir Quran haram, orang tidak ada ilmu. Memang tepat, betul sekali. Saya tak suruh tafsir Quran, saya suruh ambil ayat yang telah ditafsirkan oleh ulama, kemudian kita tadabbur, kita berfikir dengan otak kita apa yang dikehendaki dalam ayat itu, dan kita berfikir bagaimana nak laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Kalau setakat baca buat jampi, buat hamba hantu je, buat bagi hadiah pahala ke orang mati saja, itu bukan matlamat Al-Quran diturunkan. Maka di sinilah perbincangan kita. Tadabbur iaitu tadqiq, tahdiqun nazir, perhati secara teliti, secara halus kita tengok pada makna Quran. Kalau tuan nak tafsir Quran tak boleh tanpa ilmu, tapi perhatikan apa yang telah dihuraikan oleh ulama boleh. Mana bukti, mana dalilnya? Saya nak cerita secara ringkas kepada tuan-tuan. Berapa ramai orang-orang bukan Islam yang disebut dengan nama golongan orientalis, barat ataupun timur. Salah seorang yang bernama Gary Miller, orang putih, telah diupah oleh kerajaan Kanada untuk mencari kelemahan Al-Quran Karim. Dia telah baca terjemahan Al-Quran setahun. Selepas daripada setahun, bila dia tak jumpa, dia tadabbur, dia perhati kepada isi kandungan Al-Quran. Selepas setahun, dia telah mengisytiharkan masuk Islam. Itu kelebihan tadabbur, perhati kepada makna Al-Quran. Orang kafir belajar Quran, belajar kaji Al-Quran, masuk Islam. Lepas masuk Islam, baru dia mula mengaji alif bata saj, baru mula start. Kita yang duk alif bata sampai tua, sampai hari ni pun duk alif bata lagi, duk tukar alif bata situlah. Tak faham-faham juga isi kandungan ini yang kita bimbang. Sebagaimana disebut oleh para ulama, yang terdahulu bahawa di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, laqad ishtu burhatan min dahri, aku telah hidup beberapa masa lama daripada hidup aku ini, seorang daripada kalangan kami telah diberi iman qabla al-Quran, sebelum Quran. Beriman baru Quran datang, sebab Quran ini turun 23 tahun. Tapi di zaman kamu hari ini berbeza. Dapat Quran dulu, nak mengaji pun tak reti, isi kandungan pun tak tahu. Akhir sekali Quran dia jadi perhiasan. Hari ini hanya menjadi penghias dinding. Tapi apabila keluar aja saja versi-versi Quran yang versi baru, warna-warni, semuanya pakak beli belaka, baca tak. Inilah satu benda yang kita kena ingat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sangat jelas mengarahkan kepada kita supaya tadabbur, perhati kepada makna Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Surah Sad ayat 29. Kitab Al-Quran, kami turunkan Al-Quran ini mubarakun, yang diberkati, liyatadabbaru, supaya kamu fikir, ambil, teliti, mengaji isi kandungan Al-Quran. Dia tadabbaru ayati, ambil ayat Allah, kaji. Orang putih bila mereka kaji, masuk Islam. Orang kita bila mereka tak kaji, iman kita tak naik. Duk tahap ni jugalah. Bukan setakat ini, bahkan ada di kalangan anak-anak orang Islam yang menentang Al-Quran. Kononnya Al-Quran ini tidak adil. Bila kita kata Quran kata orang curi, potong tangan. Dia kata apa? Potong tangan. Subhanallah, hebatmu lebih daripada Quran. Mengaku beriman. Kalau orang tanya berapa rukun iman, sebut beriman dengan Quran. Tapi bila tanya hak ni, lawan balik. Ini satu kemalangan. Sebab kita tidak mengkaji secara teliti, kita hanya mengaji tapi tidak mengkaji. Dalam ayat ini Allah sebut kepada kita, liyadabbaru ayatihi, supaya kamu tadabbur ayat-ayat. Waliyatadzakkar ulul albab, orang-orang yang punya pemikiran dapat mengambil ingatan daripada ayat ini.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memperjelaskan kepada kita al-gharadul asasi, matlamat, tujuan utama diturunkan Al-Quran ini untuk ini. Kita fikir tadabbur bukan semata-mata baca saja. Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, dia telah mengatakan wallahi, dia bersumpah wallah, bukanlah bermakna tadabbur Al-Quran itu dengan hanya menghafaz huruf-hurufnya. Mengaji tajwid sampai herok mulut-mulut, semangat, bagus, bukan saya kata tak bagus, tapi berhenti setakat tu lah. Wa idha'ati hududihi, mensia-siakan hukum Al-Quran. Mengaji tajwid hebat, tapi undang-undang Quran tidak diambil. Allahu Akbar. Sehingga ada di kalangan kamu akan berkata, aku dah baca Quran semua sekali, aku dah baca Quran. Bahkan ada di kalangan kita guru Quran, ada yang mengatakan kalangan kita ustaz Quran, pensyarah jabatan Al-Quran. Ma yura lahul Quranu fi khuluqin wala amalin, malangnya Al-Quran tidak nampak, tidak terpancar di dalam keakhlak dan amalan. Subhanallah. Mengajar Quran tapi amalan berbeza dengan Quran, wal iyazubillah. Ini kata-kata Hasan Basri tafsir kepada ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan afala yatadabbaruna al-Quran, Allah sebut dua kali afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tidak tadabbur Al-Quran? Sekali dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran dalam surah Muhammad ayat 24. Apakah kamu tidak tadabbur Al-Quran? Kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengarahkan hamba-hambanya supaya tadabbur Al-Quran, dan larang daripada kita berpaling daripada memahami makna-makna yang Allah Ta'ala turun dalam Al-Quran itu. Apakah kamu tak tadabbur Quran? Ini satu arahan, ini suatu celaan, suatu cercaan Allah kepada kita supaya kita faham bahawa tadabbur ini satu perkara yang dituntut. Seorang sahabat ketika menafsirkan ayat alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, orang-orang yang telah kami beri kepada mereka kitab, mereka baca haqqa tilawati, baca dengan betul, hak tilawah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, wallazi nafsi biyadi, dia bersumpah dengan nama Allah, di antara hak bacaan Quran itu an yuhilla halal, dia menghalalkan apa yang Quran halal, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dan membacanya sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini kata-kata para ulama yang telah menegaskan kepada kita tentang perkara-perkara ini yang telah disebut dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita berpindah kepada beberapa tadabbur dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, untuk kita teliti bagaimana keadaan yang telah disebut ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Apa tujuan kita berhimpun? Yatluna kitab Allah, baca Quran. Hari ini alhamdulillah di mana-mana masjid, di balai besar, di surau, semua ada kelas, ada halaqah baca Quran. Tapi malangnya berapa orang yang ikut program. Yang tak pergi masjid satu penyakit, pergi masjid dah pun tak masuk dalam program ini, duduk buah-buah di tepi tangga. Allah, malang. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka juga mengulang kaji isi kandungan, baca terjemahannya, syarahnya. Apa kita dapat? Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ke atas kita ketenangan, Allah belikungi majlis kita dengan rahmat, majlis kita baca Quran dihadiri oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah Ta'ala akan sebut nama kita kepada golongan yang berada di sini. Ini majlis
bagi orang yang duduk di sini, majlis zikir, bacaan yang disertai dengan tadabbur, mudarasah, ulang kaji dan seterusnya. Jadi ada orang di zaman kita ini ambil sebahagiannya, baca saja tak tadabbur. Sebab dia kata nak tadabbur ini mengambil masa yang lama, kita campur di antara dua. Kita baca untuk khatam, dan kita juga ambil masa sedikit, 10 minit, 15 minit, setengah jam untuk kita berfikir tadabbur tentang ayat-ayat Al-Quran. Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dengan tuan-tuan, dia kata, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Faftatahal Baqarah. Nabi baca surah Al-Baqarah. Surah Baqarah dia baca panjang. Sampai 100 ayat, aku ingat dia nak rokok, dah dia terus pergi. Sampai pula satu rakaat, dia ingat nak tak habis. Kemudian baca pula surah An-Nisa, baca pula Ali Imran, Masya Allah. Nabi kita baca panjang sekali, yaqra'u mutarassilan. Tapi dia baca bukan laju ekspres, dia baca secara perlahan. Apabila mari ayat sebut tasbih, Nabi kita bertasbih, subhanallah. Bila mari ayat soal, Nabi kita minta. Bila mari ayat azab, Nabi kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu cara yang Nabi kita buat. Cerita Ibnu Mas'ud ini riwayat oleh Imam Muslim. Satu hadis lagi diriwayat oleh Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar kata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Satu malam Nabi kita salat. Nabi kita salat. Faqara'a bi ayatin, dia baca satu ayat sahaja. Allahu akbar. Hatta asbah, sehingga subuh. Satu malam dia baca satu ayat sahaja sehingga subuh. Apa ayat Nabi kita baca? Tuan-tuan tanda di sini. Ayat surah Al-Maidah ayat 118. Al-Maidah 118. Malam ni kita balik munajat di rumah kita baca ayat ini. Nabi kata apa? In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi diulang ayat ini. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, sekiranya engkau azab mereka, hamba-hamba, fa innahum ibaduk, mereka itu hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau beri keampunan, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha berkuasa, maha bijaksana. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ulang ayat ini sampai subuh. Subhanallah. Ini dia panggil ayat Nabi kita tadabbur dengan bacaan ini. Bila pagi esok, Abu Zar pergi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah ulang ayat itu semalam sampai subuh? Nabi kata apa? Sa'altu Rabbi azza wa jalla syafa'ata li ummati fa'ataniha. Aku dah minta syafaat nak tolong umat aku. Semalam Nabi kita bermunajat minta nak tolong umat dia, Allah anugerahkan dia. Nabi kata, wahyana ilatun insyaallah liman la yusyriku billahi azza wa jalla syai'an. Syafaat Nabi ini akan dapat kamu capai siapa yang mati dalam keadaan tidak melakukan syirik kepada Allah azza wa jalla. Tuan-tuan boleh kata alhamdulillah, Nabi kita bertadabbur satu malam kerana nak minta kuasa syafaat, minta syafaat menyelesaikan masalah ummah kamilatan. Ibnu Mas'ud lagi menceritakan kepada kita, di kalangan para sahabat belajar 10 ayat, tidak lepas 10 ayat ini sehingga mereka pandai dulu, baru ditukar pada ayat yang lain, beramal dengan dia. Allahu Akbar. Inilah di antara cerita-cerita yang telah kita buat. Tersebut Nafi' daripada Ibn Umar, dia kata apa? Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ta'allama al-Baqarah. Sayyidina Umar baca surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Dia ini jangan salah faham. Ada setengah orang ni puak Syiah, dia kata Umar tak reti mengaji. 12 tahun nak habis surah Baqarah. Patut nak habis Quran berapa puluh tahun? La. Bahasa Arab ni bahasa dia fasih. Tapi dia baca tadabbur di sini sampai peringkat 12 tahun dia duk ambil surah Baqarah, duk ulang yang surah Baqarah ini sehingga betul-betul Allah Ta'ala beri kepahaman yang begitu tajam kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Falamma khatamaha nahar jazuran, bila dia khatam daripada tadabbur ayat ini, Sayyidina Umar sembelih seekor unta. Itulah beberapa cerita
Yang saya tidak mengambil lagi cerita yang panjang tentang tadabbur Al-Quran ini cukup besar tuan-tuan. Yang menjadi kewajipan kepada kita, beberapa kaedah untuk tadabbur mestilah kita ambil. Di antaranya baca secara perlahan, baca dengan cara memahami isi kandungannya, dan kita perhati secara teliti satu persatu. insya-Allah dengan kita bertadabbur ayat Quran ini, Allah Taala akan nak angkatkan darjat keimanan kita pada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayatil zikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Pada hari ini sekali lagi saya memperingatkan kepada Ramadan yang kita sedang melaluinya. Peringatan yang pertama iaitulah tentang penjagaan puasa kita. Jagalah puasa daripada dicari dengan perkataan-perkataan yang tak baik, dengan kita banyak menghabiskan masa di tepi-tepi jalan, duduk tunggu di kedai kopi, duduk tunggu di stesen bas, di bazar Ramadan, tanpa ada hak, tanpa ada sebab. Kalau tak ada sebab nak beli, tak payah pergi, duduk dah di rumah. Duduk di rumah kita, insya-Allah baca Quran. Lebih baik daripada kita duduk melilau sana sini. Kalau tak pandai nak baca Quran, mari ke masjid, majlis tadarus tiap lepas salat ada, kecuali lepas maghrib ya tak ada. Kenapa leka sangat? Allah beri anugerah kepada kamu Ramadan untuk diampunkan dosa. Tapi kalau kamu kerah kepala, tak mau menerima keampunan Allah, kamu akan menanggung kerugian yang amat besar pada hari kiamat. Yang kedua, iaitulah penjagaan salat qiyamul lail. Kita duk perhati tengok ramai lagi masyarakat di antara tak pergi masjid dengan yang pergi. Hak tak pergi itu di luar kira-kira. Nak buat macam mana lagi lah? Dia tak kenal Allah di bulan Ramadan, dia tak kenal di luar Ramadan. Bisal qaum, inilah orang yang celaka wal iyazubillah. Orang lain pergi berduyun-duyun ke masjid, mudah tunggu lagi tepi jalan. Cukup dahsyat tuan-tuan kalau macam ni perangai kita. Yang pergi masjid yang saya nak bincang ini, iaitulah satu kerugian yang amat besar. Kalau tuan dan puan muslimin dan juga muslimat pergi ke masjid, tak dapat menghabiskan salatut tarawih bersama dengan imam, rugi besar. Nabi SAW beri tawaran istimewa. Man qama ma'al imami hatta yansarif, siapa dia berdiri bersama dengan imam sampai sudah. Berdiri bersama dengan imam sampai sudah. Berapa rakaat imam salat, ikut dia. 20, 23, 8, 11, ikut sampai sudah. Allah akan tulis kepadanya pahala qiyamul lail. Tulis pahala penuh satu malam. Ini dahlah kita semayang dahlah sekejap, balik rumah tak dapat lagi pahala qiyamul lail. Apa yang kita nak di bulan Ramadan yang mulia ini? Tunggulah saudara, tunggulah saudari. Penyesalan yang tidak berguna bila masuk dalam kubur. Nabi naik mimbar, Jibril datang, raghima anfur rajulin, malu besar seorang ini. Man adraka Ramadan, yang sempat hidup dalam bulan Ramadan, Ramadan berlalu falam yughfar lahu, Ramadan pergi dia tidak mendapat keampunan Allah. Pergi ke masjid nak habis tarawih 20 rakaat pun takut, malas. Apa yang kamu nak? Nak cepat pergi ke mana? Ini soalan saya tanya setiap masa. Nak gimana cepat sangat? Kalau setakat nak balik makan colek yang berapa benda sangat kan? Duk ikut ke perut lama dah. Bulan Ramadan biar ada masa, biar ada jadual, kita habiskan tarawih bersama dengan imam. Lepas tu baru kita balik. Cara salat witir, kalau nak salat di akhir malam saya dah sebut dah dalam khutbah yang lepas. Salatlah sekali dengan imam, tak ada masalah. Yang pentingnya sudah sekali dengan imam, lepas tu baru kita balik. Alhamdulillah. Yang ketiga, iaitulah tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jaga benda-benda mungkar di bulan Ramadan. Di antara kemungkaran besar di bulan Ramadan ini, bila kita tengok orang tak salat, kita biar.
biar dia. Kalau jenis mulut udus sikit biarnya mapuh, dia kata. Mapuh apa? Mu nak untuk apa? Untuk apa? Takkanlah kita tak sayang. Nabi mengatakan tidak sempurna iman seorang kamu hatta yuhibba li nafsi, sehingga dia sayang pada dirinya seperti dia sayang pada orang lain, kepada saudaranya seperti sayang pada diri. Kita tengok orang tak semayang, kita larang. Hari ini kita tengok ramai di kedai-kedai, toke-toke yang jual nasi pada waktu pagi, penuh orang Melayu yang beli. Subhanallahil azim. La ilaha illallah. Seramai ini anak orang Islam ada. Kita ada polis, kita ada pegawai, kita ada itu, ada ini. Kita sendiri sebagai pegawai agama Allah tak boleh nak larang seorang apik jual kepada orang Melayu Islam. Di mana tanggungjawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti? Kalau kita tengok ada orang masuk dalam hutan tak puasa, pergi larang. Kamu ni orang Islam ke orang kafir? Tanya selalu. Senang buat kira. Puasa ni rukun Islam. Mu tak puasa buat apa? Kalau nak makan juga masuk dalam rumah, kunci pintu, jangan duk mari tengah jalan ini. Ini sangat nak buat maksiat cara terang-terang. Jadi jangan ingat, puasa ni rukun Islam. Dibenarkan buka puasa hanya kepada orang bermusafir dan orang sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safari, itu dua kumpulan. Tapi kalau orang yang tak larat sungguh, orang tua-tua yang sakit, tak apalah, Allah beri kelonggaran, rukhsah, kelonggaran pada mereka. Tapi kalau ada di kalangan kita, saya nak, tak kira di mana saja tuan berada, tengok je orang tak puasa, kemungkaran yang besar, ambil, pergi nasihat kalau kita mampu. Tak mampu seorang, pergi dua orang. Tak mampu dua orang, pergi tiga orang. Ini tidak pergi makan dalam hutan lah, dalam apa ni, dalam kelapa sawit lah, dalam macam-macam tempat kerja. Banyak lagi maksiat kemungkaran. Di saat syaitan sudah tidak ada, kamu pula menjadi pengganti syaitan, wal-iyazubillah. Pada hari Jumaat dan juga pada bila-bila masa, banyakkan selawat kata Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alli baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.